Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama. Insya-Allah pada pagi ini seperti mana yang telah diwar-warkan, yang mana program pagi ini kita tidak baca kitab seperti mana yang menjadi kebiasaan. Kerana pada pagi ini perbincangan kita ataupun bicara ilmu kita agak khusus tajuknya, iaitu berkaitan dengan hijrah, dan tajuknya lebih spesifik lah, iaitu hijrah ni sebenarnya hijrah, bila sebut hijrah ni mana dia berkait dengan satu bentuk era, apa ni kita kata, era barulah kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermula di Mekah, kemudian berlaku perpindahan ataupun hijrah ke Madinah berdasarkan kepada arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bercakap tentang hijrah ini, sebenarnya tajuk ini mana saban tahun dibincang, diperdebatkan, didiskusi, dan diperbincang secara halus lah. Mana tajuk ni diperhalusi sehingga kalau kita tengok dalam internet dan sebagainya lah, mana tajuk-tajuk yang berkaitan dengan hijrah ni sangat banyak dan sangat luas perbincangan. Baik, jadi saya pada pagi ni sebenarnya dalam konteks perbincangan berkenaan dengan hijrah ni, saya nak bincang perkara yang khusus yang kita boleh buat yang berkait dengan hijrah ni, iaitu satu bentuk peringatan. Sebabnya hijrah Nabi ni, seperti mana kita sedia maklum, kerana sebelum sesi kita pada pagi ni sudah berlalu beberapa sesi, rasanya 4 kata silapnya lah, 4 program. Jadi saya rasa banyak perkara yang telah disentuh, tentunya berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang telah diiklankan itu. Cuma sebagai peringatan, sebagai mukaddimah, kerana perbincangan saya ni saya buat tajuk yang lebih spesifik lagi lah. Jadi bagaimana kita nak supaya hidup kita ini cemerlang, tidak dapat tidak hadirin hadirat, kita kena yakin lah berdasar kepada ayat Quran, berdasarkan kepada hadis yang begitu banyak, bahawa seseorang yang berjaya mengikut sunnah Nabi, seorang yang berjaya mengikut kehidupan seperti yang telah ditunjukkan oleh Nabi berdasar pada hadis-hadis yang sahih, itulah cemerlang, itulah kehidupan cemerlang. Jadi kehidupan cemerlang yang kita nak bincang dalam konteks hijrah Nabi ni, mana seseorang, setiap orang yang beriman dia ada peluang, kerana cemerlang mengikut agama tu dia berdasarkan kepada kemampuan seseorang itu. Jadi penilaian cemerlang dalam agama, dia tidak ada markah 90% ke tidak, dia tidak kira gitu. Jadi sukatan hidup, bukan sukatan pendidikan. Sebab saya suka bercakap, bila kita sebut tentang Nabi, lebih baik kita sebut tentang kehidupan itu. Kalau orang tanya kita apa makna hadis Nabi, betul, tidak salah dari segi takrifnya hadis Nabi ni setiap percakapan Nabi, setiap perbuatan Nabi, setiap apa yang Nabi buatlah, yang lahir daripada Nabi, sama ada dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk takrir, pengakuan. Kadang-kadang Nabi tak buat, dia tengok sahabat dia buat, Nabi tidak kritik, Nabi tidak kata salah, Nabi diamkan sahaja. Itu juga dikira hadis, itu juga dikira sebagai hadis. Jadi kalau kita tengok kepada ta'rif itu, kita boleh kata begini, hadis-hadis Nabi ni adalah merupakan satu bentuk kehidupan yang diredai oleh Allah, yang ditunjukkan oleh Nabi. Satu bentuk kehidupan. Bila sebut kehidupan, dia merangkumi semua perkara, bermula daripada hal-hal yang berkait dengan masuk dan keluar bilik air, sampai kepada hal yang berkait dengan sistem pemerintahan negara.
Sebab bila kita berbicara tentang hijrah ni, dalam kitab mana pun ulama kita akan sebut hijrah Nabi ni adalah merupakan era pembentukan kerajaan. Dakwah dalam bentuk sebuah kerajaan. Semasa Nabi hidup di Madinah, di Mekah ni, Nabi hidup dalam keadaan tidak ada kerajaan, tidak ada kekuatan, mana tidak ada sistem yang lengkap lah. Cuma penekanan diberikan kepada pengukuhan usul akidah itu. Tapi bila Allah mengarahkan Nabi supaya berpindah, yang mana sebelum tu kita tengok Nabi arah dulu, Nabi suruh para sahabat dia berpindah dalam beberapa siri hijrah, tapi bukan ke Madinah, ke Habasyah dan beberapa tempat lain. Yang mana bila Nabi berpindah dan hijrah ni adalah dia berlaku bukan pada bulan Muharram. Sebenarnya hijrah Nabi bukan berlaku pada bulan Muharram, tapi dia berlaku pada, pendapat kuatnya berlaku pada bulan Rabiul Awal. Itu kalau kita tengok dalam kitab, misalnya hak ni hadirat boleh rujuk dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dan kitab-kitab lain lah. Hijrah Nabi ni berlaku setengah kata hak sebenar pergerakan dia, hak perancangnya itu berlaku sebelum tu lagi. Berlakunya hijrah Nabi adalah pada bulan Rabiul Awal, daripada Gua Thawr itu. Tak apalah hak tu hadirat kita tak perlu bincang hak tu. Kerana semua maklum setiap tahun dan kita pun program pun ni siri akhir ni rasanya saya ni. Kira-kiranya begitulah. Jadi bila kita sebut hijrah, sebelum saya nak pergi kepada ni saya nak sebut dululah. Lepas tu kita kata dah hijrah, hak saya sebut tadi maknanya bila kita sebut hadis Nabi, mana berkait dengan Nabi, mana dia satu kehidupan. Jadi bila kita sebut hadis Nabi yang satu kehidupan, makna dia tidak merujuk kepada ibadat khusus sahaja seperti solat, zikir, baca. Dia tidak hatu saja. Hatu tu kecil, sebahagian kecil saja. Bahkan bila disebut hijrah Nabi ni, makna Nabi nak memperlengkapkan sebuah kehidupan. Tu sebenarnya. Kenapa Nabi perlu berhijrah tinggal tanah air? Sehingga kita tengok sahabat-sahabat Nabi setengah berhijrah tu berat hadirat hijrah ni, cakap mudah. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas tinggal harta habis pergi selas punggung. Kita kata orang lain hak tidak banyak harta tu tahanlah sikit, boleh kira ni hak kaya raya. Sayyidina Uthman tu kaya raya tu, keturunan lagi kaya. Abdurrahman bin Auf tu tokoh koprak besar. Dan di Mekah pun dia hidup dalam kawasan kejiran orang koprak saja. Kalau kita tengok dengan Khadijah, dia tinggal kawasan tu. Perumahan pokok dia Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba bila sampai arah-arah Nabi supaya hijrah, cuba bayangkan kalau kita buat ke tidak. Tinggal habis, bawa harta yang bawa pakaian saja yang ada di tubuh, pergi selas pinggan, baik pun tak bawa kita kata. Maknanya duit yang dia tinggal di Mekah tu dalam bentuk aset kekal, dalam bentuk duit, dalam bentuk gedung perniagaan, dalam bentuk tanah dan sebagainya, tinggal semua. Sehingga diretah oleh orang-orang kafir Quraisy harta Sayyidina Abdurrahman bin Auf tu. Cuba bayangkan, itu makna hijrah. Sebab hijrah yang berlaku zaman Nabi ni adalah hijrah, dia panggil hijrah makaniyah, dia panggil dalam istilah. Sebab hijrah ni ada dua mengikut ulama. Pertama sekali dia panggil hijrah makaniyah. Hijrah makaniyah mana hijrah pindah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Zaman kita pun boleh berlaku tu. Bila keadaan, jadi ulama sebutlah kenapa pindah. Kenapa perlu pindah tempat itu? Kerana tempat itu tidak kondusif untuk perkembangan agama. Tidak sesuai untuk perkembangan agama anak kita, keadaan itu teruk, khususnya dari sudut akidah. Kalau kita duduk di situ, mungkin tak terjamin keadaan akidah anak kita, keluarga kita tu boleh jadi berlaku macam-macam perkara lah. Jadi terpaksa pindah. Bajet di hak tu boleh berlaku bila-bila pun. Zaman kita pun boleh berlaku. Boleh berlaku. Ramai mana orang kita pindah pergi ke tempat lain kerana urusan kerja, akhir sekali menetap di sana. Kita tengok, kita kata orang-orang Islam daripada luar Bangladesh, berapa juta kita kata, mana kita kata orang luar masuk menetap dalam negara kita, tak silap 3.5 juta semua sekali capur. Kalau tempat bina agak apa dia, itu hijrah juga tu. Kerana untuk dapat kehidupan, tempat dia payah nak cari kerja, itu juga hijrah. Mana kalau dia niat kerana Allah. Saya pernah jumpa dalam kemari dulu, hari Khamis, saya jumpa seorang Bangladesh, orang Islam bagus dia duduk di Malaysia ni 35 tahun. Dia mari, saya nak hijrah. Bapa tu kapun dia
Sukar nak cari kerja, payah. Akhir sekali terpaksa fikir, tinggal habis keluarga dia. Masa tu dia mari tak kahwin lagi. Dia tinggal mak dia, adik-beradik dia ni orang. Dia ni anak sulung. Nama Hakim nama dia. Jadi daripada itu kita fikirlah, kita pun tak buat gitu. 35 tahun dia mari, dia buat apa saja kerja suruh dia buat. Tapi dia kata saya tanam dalam diri saya. Satu masa saya nak ada bisnes diri di Malaysia. Oh, target dia. Jadi dia bekerja, dia kumpul duit, sehingga duit dia tu dia jaga makan minum dia supaya tidak berbazir, pakai dia jaga. Dia bekerja tu dia hantar duit pada ibu bapa dia. Cuba bayar ke. Dia sebut pada saya, dia kata berkat Ustaz Din, dia kata kita bantu ibu bapa ni. Jadi bila duit dia terkumpul, 15 tahun dia kumpul duit. 15 tahun dia kumpul duit, akhir sekali dia buka satu perniagaan. Tapi 35 tahun lah dia duduk sini. Hak dia buka perniagaan tu setelah 25 tahun, maknanya 15 tahun tu setelah dia sebut, lepas tu dia kahwin dengan orang di Sungai Buloh lah. Sungai Buloh. Mana dia kumpul duit, lepas tu dia bekerja lagi, dia macam-macam dia buat, habis kerja hak berat, hak melibatkan tenaga, sebab dia pun tak ada CJ, tak ada apa, orang kampung. Sehingga dia boleh buka kedai tayar. Saya kedai tayar, maju kedai dia, cari pekerja beberapa orang Melayu. Saya pergi tengok lama pekerja dia. Dia kata saya nak boleh tahap ni Ustaz Din, dia kata tak tidur malam. Bayangkan dia bekerja, dia sebut masa dia bekerja dalam satu hari dia buat beberapa perkara. Tu hijrah besar tu. Cuma bukan dari sudut, tidaklah seperti hijrah Nabi nak bawa agama, tapi perjuangan ekonomi. Itu jihad juga. Sehingga dia sebut pada saya, menariklah cerita dia. Akhir sekali bila dia kumpul, dia lepas dia kahwin, dia pun bukalah kedai tayar. Dia nak hak saya dengan hasil dia tidak buat pinjam apa, hasil daripada dia kumpul duit daripada 20 tahun lebih. Maka dia buka kedai tayar, dia cari pekerja sehingga sekarang ni. Tapi takdir dia ni anak tak ramai sara, perempuan pula tu. Dia boleh beli kereta Velfire. Dia tunjuk Velfire, isteri dia pakai Velfire. Setiap tahun dia bawa keluarga dia pergi melancong luar negara. Moga dia tak ada anak. Cuma dia sebut pada saya pergi tu ramai pekerja dia orang Bangladesh, orang Melayu pada, tapi orang Melayu tak sapa lagi, pukul 10 tak sapa lagi. Dia sebut pada saya, dia kata ni masalah, dia kata biarlah Ustaz dia orang Melayu, saya ni orang Bangladesh, tapi kita semua Islam. Dia kata masalah, dia kata orang Melayu. Dia sebut lagi gini, saya bukan nak kutuk orang Melayu, dia kata orang Bangladesh pun ada juga perangai teruk, dia kata. Tapi nak ayat budaya kerja. Sebab tu saya, dia kata, saya sebut sama kepada pelajar saya, kepada pekerja saya, khususnya orang Melayu, jangan membazir duit. Sebab dia tengok, khususnya dia tengok ada beberapa orang pekerja Melayu dia, bila dapat duit sikit, minta cuti selalu. Dia tak fikir nak kumpul duit, dia tidak fikir nak ada bisnes dia. Tu beberapa orang sebenarnya saya jumpa. Saya nak sebut di sini ya, bahawa mana hijrah tu sangat berguna untuk kita. Tetapi hijrah tu hijrah hak pertama, hijrah berpindah tempat. Kalau Nabi kan nak menegakkan dakwah secara global, daripada tidak ada negara kepada ada negara. Maknanya bila Nabi ada negara, Nabi sebagai ketua kerajaan, dia boleh membentuk sebuah kehidupan yang lengkap. Dia boleh buat arahan sehingga Islam tersebar ni kerana negara Madinah tu. Baik. Hijrah tu dia panggil hijrah makaniyah. Bila berlaku pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, yang mana Mekah pun sudah jadi daulah Islamiyah, daripada darus syirki kepada darut tauhid, daripada sebuah negara ataupun negeri yang asas dia syirik, Nabi berjaya tukar menjadi darut tauhid, negeri yang berasaskan kepada tauhid. Selama mana? 10 tahun ya, 8 tahun ya. 8 tahun bermula daripada hijrah. Baik. Selepas tu Nabi kata la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Makna selepas ni tidak ada lagi hijrah tempat. Orang Mekah tak perlu dah pergi berhijrah ke Madinah. Sebab apa? Sebab Mekah sudah menjadi seperti Madinah, darut tauhid. Bahkan orang yang berada di Mekah, dia tidak boleh tinggal di Madinah. Itu arahan Nabi pada waktu tu. Tauhid tu, syariat tu bersifat semasa lah, kecuali selepas tu bebas lah pada waktu tu. Sebab apa? Sebab Nabi nak mengekalkan orang-orang pokok tauhid ni supaya berada di Mekah tu. Mana tak ada lagi. Kita kata hijrah, pindah tempat daripada Mekah, tak ada. Tetapi hijrah tu tetap ada sampai bila-bila. Tetapi hijrah dalam bentuk jihad dan niat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi maknanya bila kita bercakap sekarang ni,
dalam konteks kita sebagai rakyat Malaysia, orang Kelantan ni pula. Jadi penghayatan hijrah kita ni lebih bersifat buat perubahan terhadap diri kita. Tak perlu kita pindah rumah, tak perlu kita pindah daripada kawasan kita duduk, tapi kita boleh menghayati hijrah ni dan kita boleh jadikan hijrah sebagai anak tangga pertama, momentum untuk kita berubah ke arah lebih baik. Mana hijrah juga. Misal kita tengok gini hadirin. Sebab tu bagi saya, bila kita bincang tentang hijrah ni, perkara yang paling penting yang kita kena buat adalah membuat semakkan hidup kita dalam semua sudut lah. Muhasabah hidup kita. Dari sudut apa kita kata? Kita ambil dari sudut kehidupan ilmu. Bagaimana didikan kita terhadap anak kita, anak semaya kita bagaimana? Kita semak semula tu. Bagaimana kita laksanakan tarbiyah terhadap anak kita semaya macam mana, isteri kita semaya, hak asah dalam agama, hak orang panggil rukun, baca Quran macam mana, kena semak. Kalau ada, jadi semak tu tujuan apa? Nak tahu keadaan terkini kehidupan kita, budaya mari masjid, semua sekali kita semak. Dan kita buat perubahan. Jadi kita nak dahulukan yang mana, dalam banyak-banyak tu kita nak dahulukan mana perubahan kita buat. Hak tu termasuk dalam hijrah tu. Tapi hijrah tu dia panggil hijrah sikap. Setengah ulama kata hijrah sikap. Jihad dengan niat ni setengah ulama kata hijrah sikap kita. Kena berubah minda kita umat Islam. Jangan duk jadi orang panggil ni minda kelas ketiga tu. Minda kelas ketiga ni dia akan tercorok kalau dia berada di mana pun. Sebenarnya mana berubah? Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ni kalau kita ikut betul Quran dengan cara yang betul, dia akan mengangkat kita kepada kehidupan yang cemerlang seperti tajuk yang kita nak bincang pagi ni. Mana hijrah ni memacu umat ni kepada kehidupan yang cemerlang. Jadi cemerlang tu macam mana? Cemerlang profesor dia tidak sama dengan cemerlang orang kampung. Jangan kita ingat bila kata cemerlang ni seorang tu kena cerdik, kena ada PhD, siapa tipu nak PhD nak kita kata nak suruh nampak cemerlang tu. Tak perlu begitu. Tak ada CJ pun boleh cemerlang dalam konteks agama. Jadi cemerlang yang diiktiraf sehingga berguna dunia dan akhirat adalah cemerlang seseorang itu dia banyak mengikut sunnah Nabi. Hak tu cemerlang. Jadi bila kita kata cemerlang dalam perspektif agama, dia bukan melibatkan CJ. CJ itu salah satu. Bukan kata tak ada guna, tak ada nilai ada. Tapi kalau kita kata seorang itu cemerlang tu bila dia CJ, dari segi akademik dia hebat, dia ada PhD, dia menjadi pensyarah, nyaya kau kampung tak cemerlang sama gitu. Jadi orang kampung seperti kita ni dah duduk kampung, duduk kawasan Gua Musa ni nak cemerlang ke mana? Seolah-olah kecemerlang hidup ni untuk orang cerdik saja. Islam dia tidak begitu. Keadilan Islam ni mana dia beri peluang kepada semua orang untuk jadi cemerlang dalam hidup. Jadi hakikatnya takrif cemerlang dalam Islam ni mungkin tidak sama takrif cemerlang dalam pemahaman orang yang tidak Islam. Ataupun orang Islam tapi dia fikrah tidak Islam. Boleh jadi cemerlang bagi dia ni, boleh bercakap orang putih misalnya. Tapi orang kita ni kadang-kadang ada mikir lagi tu. Dia bila seorang itu bercakap orang putih kita dia rasa hebat. Orang kawan tu jahil tu okey. Nah, bila dengar orang kecak Arab hebat, mungkin dia orang Arab. Ni kecak Arab. Nah. Dia duduk di tanah Arab, ni kecak Arab. Radio tu kita buat di tanah Arab kecak Arab. Waklik mai kecak Melayu. Radio tu. Ingat cerita orang kita ni gong cerita gong. Cerita zaman dulu. Dia pergi Mekah. Masa tu radio pun payah, kapur TV pun kada kapur 2-3 butir ya TV masa tu. Ni cerita ni bukan hadis ni. Dia pun bawa radio, dia beli radio. Tujuan apa beli radio? Nak suruh anak dia dengar kecak Arab. Dia beli daripada dia beli radio Mekah waklik rumah dia. Kelantan. Siapa sini buka kecak Melayu radio ni? Dia kata tipu menata tu Arab tu dia kata. Duk sana dia buka tu memang kecak Arab radio dia tu. Wak mahal rumah jadi kecap Melayu tak erti kecap Arab. Kau gangnya orang kita. Tu kena cemerlang otak tu. Kata tak jadi lagu tu. Memang gua radio dia kira siaran. No. Tu. Jadi dengan kita ikut agama, bila seseorang mengucap dua kali ni saya kecap ni paling mudah nak faham lah. Saya tidak guna istilah-istilah berat-berat. Bahaya sebab kalau tengok dalam kitab dia sebut ni so tu kita rasa bahaya. Saya sebut gini mudah. Setiap orang bila dia mengucap dua kalimah syahadah, dia akan ada peluang untuk menjadi manusia yang cemerlang. Nabi kata al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cemerlang sungguh
Hak orang panggil bijak sana bukan sekadar bijak sini, bijak pakalik sana. Ni sampai ke hari akhirat ialah orang yang bila dia buat apa saja pekerjaan, dia tukar kebun kau, dia nelayan, tak kira, dia fikir kepada dia fikir kepada berguna ke tidak, ada hasil ke tidak untuk akhirat. Dia fikir tu. Maknanya orang lagu ni dia akan fikir hukum halal dan haram tu duduk depan semua. Nabi kata innallah, ni Nabi sebut ni, kita nak cemerlang ni. Innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan an yutqinah. Seseorang tu Allah akan suka kepada dia, Allah akan sayang. Bila Allah sayang ni, ulama kata Allah akan bagi rahmat, Allah buka peluang kecemerlang dalam hidup dia. Sifat lagu mana ni orang akan dapat kelebihan? Seseorang yang bila dia melakukan apa saja kerja, dia akan fikir kepada kualiti kerja dia. Kalau dia jadi tok siap pun dia fikir tok siap yang berkualiti. Kalau dia jadi mekanik yang berkualiti. Tu sifat orang cemerlang dalam kategori, dalam penyataan Nabi dalam hadis tu. Sebab tu Yusuf Qaradawi dia letak hadis tu di muqaddimah kitab dia. Al-qiyam wal akhlaq fil iqtisad. Nilai dan moral dalam ekonomi. Orang Islam ni sepatut dia menjadi manusia yang paling produktif di muka dunia. Bui hijau gapo pun jadi cemerlang dia buat. Walaupun kita kata hijau tu hijau yang kecil, rendah saja, tukar kebun, tapi orang puas hati. Jadi tukar masuk orang puas hati. Ada saya kenal di Kubah Kia tu, ngaji tak boleh pergi sikit rabuk. Tak boleh pergi sikit rabuk ngaji sekolah rendah penunginya, sekolah menengah pergi tempat tahfiz penunginya, akhir sekali tak ada nak buat, akhir sekali pergi hijab basuh pinggan di kedai kopi. Ni dia ni lah ni beli rumah, nampak dia banyak dia duit pada kita lah ni. Berapa je lah gitu. Ni saya tanya dia sendiri, saya tanya mak dia, ayah dia, mak dia kata tak jadi apa ustaz ngaji, akhir sekali pergi basuh pinggan. Tapi itulah ayatnya manusia ni. Manusia dia nak cemerlang ni, dia ada sebab-sebab dia lah. Dia pada basuh pinggan tu, akhir sekali dia basuh pinggan dapur, dia duduk tengok semua orang masuk, klik dia masuk. Patah akhir sekali bila dia masuk rumah sedap, dia minta dengan tokek restoran, dia kata dia tak sia dah basuh pinggan, dia nak jadi tukang masuk pula. Nengung tu dia punya tokek tu, nak masuk mana mu ni, duduk bertahun-tahun jadi tukang. Dia kata dia masuk dah rumah, dia masuk rumah dia untuk ayah dia, untuk mak dia. Mak dia kata sedap dia masuk. Muka zaman internet dia boleh buat, dia boleh tengok belakang internet boleh. Akhir sekali tu dia masuk sipur-sipur jadi. Akhir sekali jadi Syekh ni duk masuk di kapal. Saya tanya dia gaji berapa, dia kata basic 9,000. Neng kita. Lepas tu dia puas di kapal, dia pergi jadi tukang masak di hotel di Singapura. Hotel bayar 11,000 basic. 11,000. Lepas tu dia puas. Oh jenis budak jenis gini dia puas, dia boleh pitih banyak ni. Yang beli rumah ke. Lepas tu nikah dia punya khabar. Boleh anak dua orang. Tak apalah. Lah ni duduk di Pasir Tumbuh. Bos dia di orang Melayu juga. Hak di Singapura tu buka restoran. Tak tahulah restoran mana. Minta dia jadi ketua tukang masak. Tapi dia kata gaji itu tidaklah sebesar tak apa, tetapi tak apa sebab duduk darat, boleh jumpa seumur dengan keluarga. Piti banyak dah. Apa tu jadi gitu tu? Dia kata dia tumpu, dia tak buat dengan lain. Dia cakap masuk, dia mikir sama lagu mana dia terang, mana tu nak cemerlang. Apa saya nak sebut ni hadirat? Mungkin setengah orang tidak dianggap itu satu kecemerlang, tapi bagi dia kita kena tengok dalam perspektif dia. Daripada tak pandang ngaji tahfiz pun cakap lopak pagar balik. Tiba-tiba jadi lagu tu. Orang hak juh dia tak boleh pendapat test tahu tu. Mana dari sudut dia boleh bantu keluarga. Sebab tu saya kata kalau nak cemerlang ni dalam agama ni dah, dia mengikut keadaan manusia. Kita kena tahu. Kalau kita orang kampung biasa pun boleh cemerlang, bayar ke orang kampung. Kerja di benda saja. Mana hak cemerlang. Saya nak sebut satu contoh. Hak ni pelik ni contoh ni. Ada lagi lah ni. Malah sebutlah mana-mana takutnya pergi cari. Dia ni, suami dia ni beratlah, tubik J masuk J. Tu saya boleh sebut. Jadi orang kedai biar zaman dulu lah ni pada lagi tapi sakit lah. Isteri dia ni buta huruf, tak tiga apa. Kerja basuh pinggan gitu ya. Anak dia 10 orang. Salah seorang anak dia tu anak murid saya. Semua anak dia masuk universiti. Pelik lah orangnya. Dia buta huruf, tu lelaki ni masuk J tubik J, tak tahu kau.
Dia kata lagu mana, orang tanya dia, pihak sekolah tanya macam mana makcik buat. Dia kata makcik buat gini, dia kata sedap dia. Anak makcik ni malam makcik tak pernah keluar. Makcik pergi hotel, lepas mayang ngorik, dia kena baca ruang tamu biar makcik boleh tengok dia baca. Tak boleh baca dalam bilik. Dia tak percaya pada anak dia. Dia tunggu siapa semua anak masuk universiti. Dia tunggu kita kadang-kadang nera sebab Nabi Sulaiman nera masa pekerja dia duduk bina masjid. Dia tunggu. Jadi anak dia takut tu. Bapa yang anak dia respect pada dia. Sedangkan mak dia ni buta huruf. Sebab mak dia ni istiqamah. Jaga anak dia baca antara maghrib sampai pukul 10 malam. Setiap hari sampai anak dia semua masuk universiti. Kita boleh buat gitu. Boleh lah seminggu lepas tu kan. Kita pun nak pergi cakap, nak pergi main carrom, nak pergi buat kedai kopi, nak pergi tengok bola. Jadi nak ikut jadual tadi. Dia boleh. Sehingga orang kata cemerlang dia, padahal dia buta huruf. Jadi kecemerlang tu tengok pada dia. Orang setara dia tu sepatutnya tidak jadi gitu, tapi dia boleh buat. Tu. Jadi maknanya orang kadang-kadang profesor, ada seorang profesor balah dengan mak cemerlang kau gitu. Siapa mak dia kata, tidak, orang sabuk ni saya sebut gitu, kamu dah tak kenal pun. Agak-agak tak kenal sebut gitu. Dia tidak duduk sini, cuma cerita dia. Dia memang kita kenal pun, mati dah mak dia ni. Siapa mak dia kata, kalau aku mati jangan sentuh tubuh aku. Padahal anak dia profesor. Dia nak tunjuk cerdik depan mak dia. Tak payah tunjuk, orang tahu dah mu cerdik. Depan mak ni tak payah tunjuk cerdik tu. Depan ibu bapa ni tak payah tunjuk lah kita cerdik. Orang tahu dah cerdik kita dengan mak kita. Kita tunjuk bodoh tak apa depan ibu bapa ni, tu anak cerdik. Bagi saya anak bodoh tu tunjuk cerdik depan mak ni. Padahal bahasa Kelantan kita kecil. Akhir sekali tu kita nak kata cemerlang ke? Padahal profesor memanglah dari segi akademik cemerlang, tapi dari segi kehidupan tak cemerlang tu. Orang cemerlang sungguh ni hadirat. Ni saya suka ambil contoh ni sebab kehidupan ni bila kita baca hadis hadirat, kita boleh guna peristiwa-peristiwa yang berlaku di hadapan kita. Kalau kita sebut zaman Nabi pun boleh cerita zaman Nabi ni hak hidup-hidup. Seorang penjual buah. Ni pun saya kenal juga sebab dia sebaya dengan pok saudara saya. Ni saya sebut hak dekat-dekat kita tengok sedih. Hak ayah saya pun sebut cerita dia. Dia ni tak pandang ngaji. Anak adik-beradik dia ramai. Satu hari dia duk bantu ibu bapa dia. Satu hari dia tengok ayah dia ni mapuh kereta tepi jalan. Ketika dia bawa nak pergi jual buah tu. Lah ni dia sedia duduk di Kuala Lumpur dulu ni. Kaya-kaya dia jual buah ya. Dia tak boleh nak tidur malam tu. Bapa tengok ayah dia susah. Padahal dia yang bantu ayah dia. Oleh kerana kereta ayah dia pun malam tu kira duit dalam bank ada berapa. Yang pergi beli kereta ayah dia. Dia kata duit boleh cari. Tapi takut terkilat dengan tak bantu ayah mati ni. Setengah orang cerdik. Dia rasa terkilat kalau dia gagal memenuhi keperluan ibu bapa. Kalau anak cerdik lah. Walaupun bodoh ngaji pun, tapi jenis cerdik. Dia beli keretanya berapa ribu ya, bukan kereta baru, kereta second hand, tapi kira-kiranya ayah dia tak payah beki dah kereta tu. Ayah saya kata jauh lah mu ni. Ayah saya kata, dia kata kita tak boleh ayah main, dia kata kita jadi tak tahu orang jenis gini. Allah berkat hidup dia orang-orang lagu, walaupun dia tak ngaji, tak ada sumbangan besar pun pada masyarakat, tapi cemerlang nisbah pada dia. Cemerlang lah tu mana cemerlang. Kata kalau orang perekat tinggi nak cari cemerlang supaya saya nak wakar belakang lepeh kita hadirat. Kita kena jadi cemerlang supaya wakar awak ni setara mana. Zaman sahabat Nabi tu, sahabat kata cemerlang, misalnya kita kata kita ambil Bilal lah. Bilal ni apakah kecemerlangan Bilal tu seperti kecemerlangan Abu Bakar? Tidak, tak ada seorang pun ulama kata. Tetapi kenapa Nabi sebut Bilal ni dia aku bunyi tapak kaki dia dalam syurga? Bapa? Siapa Nabi sebut gitu? Padahal Bilal ni tak erti baca, tak erti nulis muka. Nabi sebut Bilal ni huduh dari segi muka huduh. Memang orang negero. Kita hak 3 gero ni pun huduhnya. Dia negero. Nah, yang tak syamil lah. Tapi hadirat masuk surga sebelum mati dah lebih kata ahli surga. Bapa? Cemerlang tu. Apa? Semuanya kalau kita tengok, kalau kita kaji, analisa semua tu kerana dia berjaya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak sunnah Nabi ni dalam bentuk kehidupan. Enggak bila sebut kehidupan hadirat. Kita tak boleh buat semua aspek kehidupan. Misalnya saya boleh mengajar. Saya nak buat kerja lain, saya tak erti, saya bukan nak pakai kereta tak boleh. Nak merata negeri jauh sekali. Kalau minta jawatan orang tak wid dulu lagi.
Tapi apakah kita tidak boleh cemerlang? Cemerlang dalam bidang kita. Sebab tu guru saya pernah sebut, ada orang kritik Dr. Zakir Naik lah. Contoh, misalnya ambil contoh, dia sebut pada saya. Nah, inilah kita nak bincang, Ada orang kata Dr. Zakir Naik ni dia jahil tentang fiqh, jahil tentang hadis. Dia hanya tahu tentang perbandingan agama. Apa guru saya jawab? Memang Islam gitu. Allah tidak buat seorang manusia cemerlang dalam semua bidang. Tak mampu. Nabi ya boleh tu. Tapi kok mana Dr. Zakir Naik dia cemerlang dalam bidang dia, sehingga dalam bidang dia tu orang kagum seluruh dunia. Tu kita nak cemerlang semua gak berat lah. Tak mampu. Allah tak buat gitu. Dan sebab Allah tak buat gitulah kita akan perlu. Kalau kita alim dalam bidang ni, kita tak alim dalam bidang lain, di situlah timbul kita perlunya pada orang lain. Ambo kalau nak kecek bab kesihatan, ambo kena rujuk ke doktor. Ambo nak musim PKP baru nak tanya saya, kena telefon ke orang nak buah ajar ke dia. Mana bukan bidang kita. Tapi ada orang cemerlang dalam bidang, kita rujuk ke dia. Tapi kalau dia nak tanya fiqh, dia kena tanya kita. Itu kehidupan. Jadi kita cemerlang dalam bidang kita. Kalau awak mekanik, kalau awak buka kedai runcit, bagaimana awak nak cemerlang dalam itu? Awak boleh pahala besar. Tu hakikat cemerlang dalam agama. Kalau awak dalam bidang pendidikan, bagaimana nak cemerlang sehingga orang dalam pendidikan juga kagum pada awak. Kalau awak dalam bidang pertanian, orang yang terlibat dalam bidang pertanian kagum dengan awak. Tu sebenarnya orang panggil cemerlang dalam agama. Tu. Patut cemerlang dalam kehidupan. Ni saya nak sebut satu contoh yang berlaku zaman sahabat. Kita sebut sahabat pula. Ni pun tidak disebut nama sahabat apa, nama apa pun tidak disebut. Tapi dalam hadis saya, setiap pagi hadirat setiap pagi sudah maya subuh, tak ada lalu dia. Nak zikir pun tak sempat. Cepat nampak gaduh. Nah ni. Ada orang tanya dia buat apa gitu mau lepas maya subuh, kecuh gila. Nabi nak tengok muka pun tak ada. Dia kata saya ni kebetulan pada waktu tu musim buah menjadilah. Jadi sepohong pokok jiran dia tu duduk tepi tara tanah dia. Gak buah ni biasa diluruh pada waktu malam. Jadi pada pagi-pagi dia tengok penuh buah dan pokok tu duduk dalam tanah jiran, muka hak jiran. Buah tu jadi masuk dalam tanah dia. Jadi dia pagi-pagi dia gitu, dia ambil buah ni, dia lepas-lepas masuk dalam tanah jiran dia. Apa dia takut dia anak cucu dia ambil buah tu? Sebab ini hak orang. Mana dia tak sih anak cucu dia makan hak orang yang tidak betul. Tu. Padahal sahabat tu nama pun kita tak tahu dalam hadis. Nak ayatnya dia tak terkenal, tapi hidup dia cemerlang. Dia hidup cemerlang, tak sih makan hak orang. Kita nak ambil hak kita ya. Cemerlang tu. Kita tengok lah ni orang kaya, hak tu lah hak penipu hangit. Minta maaf saya tidak sebut gitu, kata Ustaz dia paruk gitu. Orang kaya kalau dia menipu, dia tidak sebuah kapung. Tam-tam orang politik dia nipu bilion lalu dia main, tak main sikit-sikit. Kalau dia tipu duit juta, orang kapung ya, dia curi susu orang kapung ya. Nah, kena bedah atas lelaki tu orang kapung. Popok ni. Pada kaya dah tu. Doktor kata dia tak boleh makan, kena gada ni angai sejuk, tapi curi lagi. Menipu lagi. Nak macam mana? Nah, sehingga sahabat tu dipuji. Nabi puji sahabat tu. Bapa tu takut anak cucu termakan hak orang. Oi, hadirat siapa gitu mu. Pada kita kalau kita orang Melayu kita ke mana? Pokok yang demo buah hak kawan. Tu orang Melayu kita. Ambil gi pokok kawan nak buah ya. Tapi sahabat tidak gitu. Tu orang paling cemerlang. Bapa yang jadi gitu tu bapa. Kerana ikut sunnah Nabi, memahami hukum halal dan haram, terbentuk dengan cara kehidupan Nabi. Hadirat kita kena ingat, bila kita ikut cara Nabi ni, setiap pergerakan kita buat tu dia jadi boleh pahala. Gak kita dapat kebaikan di hari akhirat bukan kerana tarah kita profesor. Kita dapat kebaikan di hari akhirat bukan kerana title kita sebagai yang di-Pertuan Agong, kita ni raja, kita ni bukan hak tu. Allah nilai kita. Bahkan Nabi sebut keluarga Nabi Fatimah pun kalau dia nak selamat, dia kena ikut sunnah aku. Nabi sebut pada anak dia Fatimah. Makna Fatimah tak akan selamat semata-mata dia anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kalau dia nak selamat, dia kena ikut sunnah. Kena ikut aku. Nabi kata pada kena ikut aku sebagai Nabi, bukan sebagai ayah, sebagai Nabi. Sebab itulah hadirat kita orang Islam ni, bila kita faham cara hidup agama, iyalah hadirat kita kena tahulah kita sebut kita jadi bodoh tak cerdik ni, Tuhan juga hakikat yang buatnya. Dan Tuhan tidak masuk neraka kita bodoh. Kita tidak jadi masuk neraka kita ni gagal dalam SPM. Tak.
Kita cerdik pun sebenarnya hakikat sebenarnya tu. Hakikat kita kena terima tu dari segi akidah. Kahwin tu cerdik pun Allah juga yang buat. Kau nak bincang panjang lah, lama jadi confuse pula saya sebut gitu. Kalau gitu tak suruh ngaji, muka Tuhan tetap dah kita bodoh. Mana tahu kita Tuhan tetap kita bodoh. Kita tak tahu sebab tu dalam takdir Tuhan. Ya kita duk sungguh ngaji sebab kita tak tahu kita bodoh lah. Lepas tu baru tahu. Tak apalah, cuma saya nak ayatnya dalam agama Islam kita ni amalan tu. Awak bodoh ke, awak cerdik ke, bagaimana hijau agama awak buat? Semayang awak lagu qatu Tuhan nilainya. Awak menipu ke tidak dalam hidup? Awak buat baik ke tidak dengan ibu bapa ni? Cuba tengok Nabi kata, Nabi sebut dalam hadis. Ni ada bermufrad kita duk baca pagi malam Jumaat tu. Nabi kata, banyaklah kalau nak sebutnya, ni saya ambil contoh mudah. Hak ada dalam masyarakat kita. Nabi kata ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dengan orang yang jaga anak yatim ni dalam syurga dekatnya. Kalau dengan sebab dia urus anak yatim. Imam Nawawi kata urus anak yatim ni maknanya seseorang itu terlibat dalam pengurusan anak yatim dalam apa aspek sekalipun, tak kira. Misalnya dia hanya beri RM50 sebulan, RM10 sebulan. Tu pun sudah termasuk dah dalam hadis tu. Kalau dia beri rumah pula, dia beri tanah pula wakaf untuk dibangunkan rumah anak yatim, lagi besar. Dia hanya duk beri ikan sekilo sehari ya, misalnya kita ambil contoh. Untuk dapur anak miskin di Darul Aitam ni misalnya. Tu pun sudah ada dah. Sebab Allah nilai pada kemampuan dia. Kalau dia buat gitu buat dia sudah dapat kedudukan dalam syurga. Bukan syurga bawah, syurga Firdaus Nabi kata dalam riwayat lain. Dan duduk berjiran dengan Nabi, dekatnya aku dengan dia seperti dua jari. Nabi tak kalau kita tengok tu di kalangan kita tengok dalam masyarakat kita, siapa pun akan dapat kelebihan tu kalau dia buat baik dengan anak yatim walaupun orang itu buta huruf. Nak ayatnya Nabi nak mengajar kita kecemerlangan hidup ni adalah dengan ikut cara hidup agama. Orang panggil Islam tu ad-din. Kita nak guna istilah way of life. Kau ikutlah tidak. Tapi ad-din tu maksud dianya hidup cara sunnah. Sunnah ni kehidupan. Tu. Gitu hadis. Tu saya nak tekan di sini. Di sini banyaklah hadis saya buatnya. Saya mari sini. Saya nak ambil satu contoh. Ni saya sebut sini. Ni riwayat daripada Ibnu Abbas. Kena buruh dalam kepala hadis ni. Riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham khulafa'ana. Qulna ya Rasulullah wa ma khulafa'ukum? Qala alladhina ya'tuna min ba'di yarwuna ahadisi wa sunnati wa yu'allimuna an-nas. Ibnu Abbas kata, aku dengar sendiri dengan telinga aku. Rasulullah bersabda, apa dia? Ya Allah ya Tuhanku, berilah rahmat kepada khalifah-khalifah aku. Nabi kata begitu depan sahabat. Sahabat tak faham. Apa maksud khalifah-khalifah itu di sini? Banyak ramai pun ini. Rahmatilah khulafah-khulafah kami. Sahabat tanya apa maksud khulafah itu? Nabi kata khulafah aku ni maksudnya orang yang datang selepas aku, bukan sahabat. Sahabat ni dia title lain, status lain, lebih tinggi daripada wali lagi sahabat ni. Sebab dia belajar dengan Nabi sendiri. Kelebihan lain. Itu kelebihan lain. Kita tak dapat tu. Tetapi walaupun kita tidak dapat kelebihan sebagai sahabat, tetap kita boleh masuk syurga juga. Tapi biarlah kita menjadi khalifah Rasulullah. Jadi khalifah Rasulullah yang dimaksud dalam hadis ini siapa? Alladzina ya'tuna min ba'di. Orang generasi yang datang selepas aku mati. Kerja mereka apa? Yarwuna ahadithi. Mereka meriwayatkan hadis-hadisku dan meriwayatkan sunnah-sunnahku. Mereka mengajar manusia tentang kehidupan yang aku bawa. Tu. Jadi di sini ulama bincang. Yang dimaksudkan dengan mengajar manusia hadis ni dia ada dua. Pertama sekali mengajar seperti saya. Dia panggil pendidikan secara formal. Kalau kita learn istilah pendidikan secara formal, mengajar hadis seperti ni kena mengaji jurnal lah. Selagi semua orang boleh buat, dia mendedahkan amalan sunnah kepada masyarakat melalui lisanul hal, melalui perbuatan dia. Dia tak bercakap. Ni orang cerdik. Dia nak menerapkan sunnah dalam masyarakat dengan cara dia sendiri mengamalkan sunnah. Dalam Quran sebut, ni saya nak hurani dari sudut pemahaman Ibnu Khaldun, tokoh sosiologi Islam. Dia kata macam mana? Dia kata cuba perhati ayat Quran tu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tu ayat tu hijrah tu. Allah tidak akan merubah satu-satu nasib, satu-satu kaum, satu-satu bangsa kecuali individu
komuniti masyarakat itu sendiri berusaha merubah diri dia ke arah baik. Apa maksud hadis? Menurut Ibnu Khaldun, ayat ini merujuk memberi erti kalau kita nak berlaku perubahan dalam masyarakat, mula-mula sekali anak tangga pertama kita kena ubah diri kita dulu. Kita nak masyarakat berubah, kita nak keluarga kita berubah, awak dulu kena ubah hidup biar jadi cemerlang. Sebab kadang-kadang kita tak perlu bercakap pun, bila kita cemerlang orang lain jadi ikut kita semua. Tu sebenarnya ni kata nak kacak sunnah rokok duk tangan serabut kali kacak sunnah berkebuk rokok sunnah tu apa sunnah tu kadang-kadang menimbulkan fitnah pula. Sepatutnya kita datang ke masjid, gapo dia sunnah bila mahu kita ikut, tak payah kecek orang pun tengok cara letak selipar orang kejut dah tengok tak pijak selipar orang. Itulah hadrat sunnah kita boleh buat nak merintah negara, awak merintah rumah ku calembel. Buat hal tu dulu. Mari masjid susuh selipar molek, tidak nak pijak selipar orang. Tu ajaran Nabi. Masuk dalam masjid pula dalam keadaan hormat pada orang yang ada dalam masjid, tidak bercakap. Mari kat tidak kata nak pasang kipas untuk dia seorang, kipas pasal dah pergi duduk lah situ angin, bukan hak mu seorang. Ni nak kipas dia seorang. Kipas banyak dia tengok kawan ni pasal dah kipas. Pergi duduk di sana pasal kipas lain. Tu tak kenal lah tu. Duduk situ lah boleh hangin semua tu lah. Api pun tak barak, tapi orang kita ni memikir dia betul-betul gitulah hadrat kita kena ubah dalam hidup ni. Dah kemari 5 orang 5 butir kipas dia pasal. Lepas tu kalau Tok Siap tegur dia tu bukan kipas awak, duduk dia sudah. Saya dulu mau ke masjid ni pondok hilang habis pahala. Itulah kehidupan. Sebab apa tu? Sebab dia tidak dididik, dia tidak berusaha mendekatkan diri dengan sunnah. Padahal kalau kita tengok hadirat. Saya nak baca juga pasal kitab ni akan datang ni. Tajuk dia Al-Masjid, tajuk kitab. Tak ada terjemah dalam bahasa Melayu. Dia bincang tentang masjid dalam konteks pengurusan masjid zaman Nabi. Nabi sendiri pengurusi masjid ni. Lagu mana cara ni? Benar-benar gitulah. Nak mari masjid pun dia orang cemerlang, pergi kedai pun dia cemerlang. Jadi cemerlang tu ukur dia apa? Awak ikut sunnah kata. Sebab kalau seorang tidak ikut sunnah, dia tidak akan menyakiti orang, dia menyenangkan orang, dia jadi boleh pahala. Itu ciri-ciri cemerlang dalam kehidupan. Jadi bila kita main masjid, apa dia kena? Kita pergi dalam majlis kenduri. Lagu mana? Sebab Nabi pun ada kenduri. Majlis kahwin ada zaman Nabi. Kalau kita tengok sahabat Nabi, antaranya Ibnu Umar. Kita bincang juga dalam kitab Al-Adl Mufrad tu malam Jumaat tu. Sini lah. Tapi ramai orang tak minat jadi ngaji hadis. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Cuba bayangkan Ibnu Umar, nak ayat cemerlang hidup dia. Sebab dia faham banyak perkara tentang anak yatim. Dia kata dia tak pergi, dia tak akan pergi. Kalau orang jemput dia pergi kenduri kahwin, kalau anak yatim tidak dijemput, tidak bersama dalam majlis dia tak akan pergi makan. Sebab zaman dia ni anak yatim ni ramai. Sebab sahabat Nabi ramai mana yang mati syahid dalam peperangan, maka ramailah anak yatim. Enggak anak yatim ni hadis tentang anak yatim saja lebih 50 ni hadis. Hadis-hadis Nabi sebut tentang anak yatim lebih 50 ni hadis. Jadi dia faham sangat. Sebab tu dia kalau bukan majlis dia, tiba-tiba anak yatim tidak dipanggil, dia tak pergi. Sebab tu kalau dalam majlis dia sendiri, dia panggil anak yatim, kalau ada anak yatim tak boleh mari, dia simpan makanan tu. Bila anak yatim mari ni simpan khusus, bukan hak lebih-lebih dak. Orang kita ni hak lebih bawa lagi tempat anak yatim. Penyakit sungguh dah. Hak tak habis makan bawa lagi tempat anak yatim. Tak erti sungguh orang kita ni. Pakai hak tak nak tahu baru sedekah. Memang tak erti sungguh. Padahal duduk buat ceramah hijrah tu nak tahu. Apa tu? Gagal memahami maqasid hijrah itu. Itulah masalah kita. Lepas tu nak cemerlang lagu, dia nampak cemerlang ni 9A dalam PPSM. Maya dak tak apa. Rosak pemikiran umat Islam kita hadirat. Sebab tu hadirat kita ni, bagi saya lah, apa yang saya faham daripada pengajian ni, sekarang ni kita nak upgrade kehidupan kita. Tu sebenarnya target hijrah. Nak upgrade dari segi ekonomi macam mana? Kenapa kita tidak boleh berjaya? Apakah kita ni ada stigma-stigma tertentu dalam diri kita yang menyebabkan jadi batu penghalang kita berjaya? Buatlah. Bangun tidur lewat. Orang maya subuh pukul 6, dia maya subuh pukul 7. Semua gitu. Nak cemerlang lagu mana? Dia punya mari nak paskat tu merah semua.
Lepas tu kalau boh marah, dia marah ke boh. Dia marah ke boh. Betul orang kita. Dia anggap bisa dia boleh marah ke boh. Enggak sungguh orang kita ni. Dia sahur dia boleh jekoh boh dia. Pelik orang kita perangai. Padahal dalam hadis Nabi sebut kita tak patuh pada majikan kita tu sunnah, boleh pahala besar. Dalam hadis sebut. Bahkan dia akan dapat redha Allah tu. Sebab dia kerja dengan orang tu bayar gaji, dia kena ikut. Nabi sebut gitu. Dalam bab bermajikan gitu. Bahkan dia boleh pahala besar. Dia diredai oleh Allah dengan dia ikut perintah. Kalau perintah majikan dia tu perintah yang baik. Cuma itu hidup cemerlang. Mana kita jadi pekerja yang cemerlang. Kalau bos-bos yang cemerlang, semua nak cemerlang. Dalam apa bidang kita buat. Jadi ibu-ibu yang cemerlang. Misalnya dalam hadis. Ni saya nak ambil perkara yang mudah kita faham. Saya tak ingat hadis ni, lafaz dia. Tapi kita baca hadis ni. Nabi kata seorang perempuan, seorang ibu tu padan dah dia nak masuk surga kalau dia urus rumah dia dengan baik. Makannya dia masak makannya tu makannya sedap sehingga suami dia puas hati. Dia jaga kebersihan, padan dah. Dia tak buat apa tapi padan dah untuk dia. Sebab dia nak buat benda lebih pun bukan kemampuan dia. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan dia. Seorang muk kita kata gapo dia yang kemampuan. Dia buat setakat dia boleh buat. Sehingga suami dia rasa puas hati. Servis A suami dia kata. Tu dia. Sahabat saya biar sebut sahabat saya ni. Tak boleh anak siapa kali ni sahabat saya. Ngaji saya sign dengan dia masa tingkat satu lagi. Bila habis kita anak 7 orang, kitanya salah kita hanya bahaya juga ni. Dan dia tanya kita dulu anak apa, kita kata tu kita pun tanya dia pula anak apa. Dan dia tanya kita. Dia kata aku tak ada anak. Berapa lama dah nikah? 10 tahun. Dah lah ni berapa? Tapi cerita beberapa tahun lepas lah. Saya pun gurau sama gurau minta maaf salah ni kecek. Kita hati cari lain lah. Seorang lagi tak apa. Dalam zaman sahabat Nabi pun salah satu sebab sahabat Nabi nikah ni kerana isteri mandul lah. Isteri mandul. Ada berlaku gitu. Cari. Dia kata ni. Aku mikir juga gitu, tapi tak sampai hati sebab isteri dia ni baik telajuk. Dia kata servis A. Tu saya sebut servis A tadi. So kata setara mananya A plus lah. Dia kata tak boleh nak oyak. Dia kata bagus dia tu. Jadi dia tak sapati. Dia rasa kalau dia nak nikah pun isteri dia beri. Tapi dia tak sapati. Apa? Dia puas hati dengan layanan isteri dia. Cuba tengok. Memang kelemahan dia. Tak boleh anak ni satu kelemahan. Hadirat tak boleh anak ni. Dan suami ni berhak kahwin lain. Tak perlu minta izin pun dari segi pekah. Tapi oleh kerana dia ni cemerlang sangat dalam pengurusan rumah tangga, layanan suami. Suami dia tak sih nikah lain. Pada guru kita tu orang yang sihat molek. Kerja cikgu boleh doa nak nikah. Tak sebab apa. Cemerlang lah tu. Rumah dia bersih kita tengok. Dalam kita bersih pun tak ada anak Ustaz. Ada lah setengah orang tak ada anak kau tak bersih. Benda-benda gitu. Hak tu bagi saya kita perlu. Kita perlu cungkit dalam hijrah ni. Biar masyarakat kita faham. Minta maaf lah saya sebut. Kadang-kadang kita tengok seseorang tu tak cemerlangnya hidup dia. Ni saya nak sebut. Sebab tu saya kata benda-benda gini. Jadi benda-benda gini kita kena jadi panduan untuk kita. Dia ni mengajar atau kita pergi rumah dia nak duduk pun tak boleh berkorban apa kapal pecah. Tapi kalau dia ceramah, hebat hadrat. Bak pembentukan keluarga. Pergi rumah dia nak duduk pun tak boleh. Kata mu ni ceramah saja ni. Aku anak amal juga tu. Tapi tidak nak duduk tak boleh. Korban lambat. Sama ada dia ke silap, isteri dia ke tidak cakna, wallahu alam. Sebab apa saya sebut gitu? Sebab Nabi SAW kalau kita belajar hadis bab pengurusan rumah tangga ni, Nabi jaga. Nabi bila kelik daripada jauh, Nabi tak terus balik rumah dia. Dia pergi ambil air semaya di masjid ni, dia khomor, dia gosok gigi, baru dia naik atas rumah. Nabi. Jelas dalam hadis. Kita jumpa dah kita ada, tak jumpa lagi. Nabi bila dia balik musafir, biasa orang balik musafir ke bau busuk zaman dulu lah ni boleh kira enggak ada ekor kereta tak bau. Nabi mulut ni bahkan ulama dalam hadis khusus kena gosok gigi. Bila kita balik musafir kena gosok gigi tu sebelum masuk dalam rumah. Tu sunnah besar. Apa tu? Sebab kita nak berhadapan dengan isteri kita, nak berhadapan. Mana Nabi nak suruh jaga. Hak bagi lagu tu jaga, kemah rumah lagi lah hadirat. Ni bila suami balik berkembang, patu muka tepek wet dengan bedak sejuk, tengok patu Jepun. Mana hak suami letih-letih dipakai selok ke? Tengok. Patu pergi nak duduk atas sofa pun tak boleh. Tengok ada belakang barang atas tu. Padahal tempat letak barang ni mari bukan sofa.
Cuba tengok. Maknanya seorang ibu kalau dia nak cemerlang, rumah dia tu kena urus balik. Dia akan dapat pahala. Nabi kata masuk surga pada waktu. Gitulah hadirat. Sebab tu dari sudut suami pula Nabi kata dalam hadis, Nabi tanya sahabat dia, "Mu tahu kau orang kuat sungguh? Apakah pada pandangan kamu orang yang kuat sungguh ni orang yang sentiasa menang dalam wrestling?" Sara'ah, Nabi sebut sara'ah. Man ghalaba fi sara'ah. Orang yang sentiasa menang dalam wrestling. Gusti. Tu kau orang gagah. Sahabat kata memang tu orang gagah. Nabi kata tak. Hak gagah sebenarnya seseorang yang boleh sabar dengan kerana keluarga dia. Cuba tengok. Mana dari sudut tu? Orang cemerlang sungguh, orang yang boleh sabar dengan kerana isteri dia, anak dia. Sebab anak ramai dia sakit kepala. Mai pukul semacam anak ni dok. Anak melopak pukul. Bahaya. Memang anak dia kena melopak. Kalau orang tua melopak mana sabar nak pukul. Anak melopak pukul ni tidak cemerlang dalam pendidikan. Hijrah kita tidak, hijrah Nabi ni tak ada. Mana kalau kita nak hijrah kena berubahlah kalau ada kekurangan. Hak tu sebenarnya semangat hijrah. Sebab tu Nabi kata hijrah ni la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang ada hanyalah kesungguhan dan niat untuk berubah itu. Jadi kita nak berubah kena tahu dulu kesilapan kita. Kena ada ilmu juga tu nak nilai. Kita nak semak kehidupan kita. Gak kehidupan ni luah. Kehidupan dengan ibu bapa lagu mana. Kalau saya nak tanya hadirat. Pagi ni kalau kita semak sekarang tak apa dah. Hubungan dengan ibu bapa macam mana kita? Kalau kita ni duduk satu dongnya sebulan ni tak klik sekali habuk Muhammad. Duduk satu dongnya. Muhammad tak klik sekali habuk bulan ni. Kena semak tu. Jangan kita kata tak ada apa mak kita muka dia pencen cukup dah. Kadang-kadang nanti awak ada anak, awak boleh tahu lah bila awak tua esok. Anak tak balik baru boleh tahu. Kadang-kadang boleh kecek belakang time muda ni. Bila tua anak tak kelik baru dia tahu. Bahasa bodoh ni dia kata dah. Dia putih ingat pada muka aku dulu aku buat gitu dah ke mak aku. Contoh terakhir saya nak sebut ada ni. Ni biar ni terasa sungguh ni. Saya nak sebut orang saya kenal. Orang saya kenal. Berlaku di kampung saya sendiri, tapi dia berada di luar Kelantan lah sekarang ni. Mak dia tak balik rumah mak dia. Saya ingat dia tak balik rumah mak dia. Dia ni kerja besar, pegawai besar di bahagian Felda. 18 tahun dia tak klik, duduk di Malaysia ya. Mak dia sakit, dia tak balik. Mati dia tak klik. Dia klik lepas tu. Tak apalah, biarlah tu kita bukan nak, saya sebut ni bukan nak cara orang ni. Tapi nak ambil, sebab tu saya tak sebut nama. Cuma kita tengok. Sebab saya masih berhubung lagi dengan dia sampai hari ni. Cuma kita perhatilah kehidupan dia. Secara tak langsung kita perhati. Sebab dia berlaku di hadapan mata kita. Anak dia buat mana ke dia? Bila isteri dia meninggal, dia pun lumpuh. Boleh gerak sebelah tangan dia. Nak sebut warna, tak sedih juga. Anak dia tak cara ke dia. Siapa anak dia pergi sewa rumah lain letak dia, tak ada siapa nak ke dia, anak dia. Bila kita pergi ziarah dia tu, tak boleh pergi ziarah, tak ada siapa nak buka pintu, kena telefon dia. Anak dia balik kerja pukul 5 boleh pergi ziarah dia. Maknanya dia kecil berok, kena tunggu anak dia balik. Anak dia balik rumah lain, anak dia pergi lah nak salam patan, dia malah hidup seorang. Cuba bayangkan. Dulu dia buat gitu pada ibu bapa dia tak cara. Padahal dia berduit, berbanding adik-beradik dia lah orang ada duit. Jadi hak dia jaga ibu bapa ni hak cacat, adik dia hak cacat. Perkara-perkara gitu saja bila kita bercakap dalam konteks hijrah, maknanya walaupun dia cemerlang dari segi pendapatan, orang kena pegawai besar, tetapi cemerlang Allah tidak iktiraf cemerlang dia. Kalau begitu sikap dia pada ibu bapa dia, benar-benar begitulah kita kena semak. Sebab tu bagi saya perkara-perkara besar hak Nabi kaitkan dengan beriman kepada Allah dari akhirat tu, ibu bapa, jiran. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wal yuhsin falyukrim dhaifahu wal yuhsin jarahu. Nabi kata, kalau seorang itu benar-benar beriman kepada hari Allah dan hari akhirat, dia kena muliakan tetamu dan kena berihsan kepada jiran dia. Wa qada rabb, dalam ayat Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah telah buat keputusan, tak boleh nak bincang dah, muktamad dah keputusan ni. Apa dia? Kamu boleh sembah aku sahaja, kata Allah, dan kamu wajib berbuat baik pada bapa. Tu keputusan tu. Tak boleh nak bincang, tak boleh bincang dah, muktamad dah tu. Jadi hadirat,
saya simpulkan dalam perbincangan pada pagi ni, kalau kita nak cemerlang dalam konteks perbincangan hijrah ni, mana kita buat perubahan dalam hidup. Walaupun tidak hijrah daripada tempat ke tempat, tapi kita hijrah dari segi sikap dan perilaku kita. Insya-Allah dengan usaha kita buat gitu, kita menjadi manusia cemerlang dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya setakat itulah dua hadirat. Mudah-mudahan perbincangan ringkas kita ni menjadi satu anjakan paradigma lah, kita kata, untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.